Dalam diri selembut sutra kau miliki iman yang teguh. Kau nyalakan obor agama dirimu bak lentera. Di belenggu jahiliyah kau tempuh dengan berani. Walaupun jasadmu milik Tuhan, tetapi hatimu milik Tuhan. Adam pasti menjadi saksi ketabahan keluarga itu. Jika suami dan anak dibaring menghadap mentari, disuruh memilih iman atau kekufuran, samar jahiliyah atau sinaran akidah. Sabarlah keluarga Yasin, bagimu syurga di sana. Engkau pun tega memilih syurga, walau terpaksa mengorban nyawa. Lalu domba yang tajam menikah, dan satu yang tiada berbayar. Namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Darahmu menjadi sumbu pelita iman. Supaya kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayung buayan, menggoncang dunia, mencipta sejarah. Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di surga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Darahmu menjadi sumbu pelita iman. Sumaya kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayun buayan, menggoncang dunia, mencipta sejarah. Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di surga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di surga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi
Cuba nak. Boleh. Apa suara dia tak ada ke? Saya belum on lagi. Oh. Saya belum on lagi suara saya. Okey. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar? Sihat semuanya? Kak Zah dah kembali ke bawah jalan? Gurau ya Kak Zah ya? Yang lain mana? Yang mana? Tak ada kan? Ada kan? Oh, siapa lagi tak ada? Cik Maria mana? Tak ada. Lagi? Kak Aisyah Lori. Lagi? Kak Siti mana? Kan? Semua dah sebut nama. Siapa tu? Oh, okey. Siapa tu? Ya, Assalamualaikum. Silakan. Okey, hari ni kita nak mulakan pengajian muka surat berapa? 456. Betul? Betul tak Zah? Betul. Betul? Semalam dah tengok balik. Masya Allah. Rajin Kak Zah ni. Okey, baik. Kita lihat ya. Muka surat kita 456 di sini. Kita ada peristiwa yang terjadi pada tahun 29 Hijrah. Masih lagi membincangkan tentang Khalifah Osman radhiyallahu anhu. Jadi maksud peristiwa yang terjadi pada tahun 29 Hijrah ialah peristiwa yang terjadi ketika pemerintahan beliau. Baik, pada tahun ini Osman bin Affan radhiyallahu anhu memakzulkan Abu Musa al-Ash'ari dari jawatan Gubernur Wilayah Basrah setelah menjawat jawatan tersebut selama 6 tahun. Dan ada yang mengatakan 3 tahun. Kemudian menggantikannya dengan Abdullah bin Amir bin Quraish bin Rabi'ah bin Habib bin Abd Syams, anak pakcik Osman bin Affan. Jadi maknanya sepupu. Okay. So dia gantikan dengan sepupu dia sendiri. Beliau menyatukan pasukan Abu Musa dan pasukan Osman bin Abdul As untuk Abdullah bin Amir yang masih berusia 25 tahun. Dan dia menetap di sana selama 6 tahun. Pada tahun ini juga Osman bin Affan memperluas Masjid Nabi SAW dan membangunnya dengan batu kapur yang diangkut dari perut lembah Nakhl. Nakhl, lihat di situ nombor 2 di bawah. Yaqut Al-Hamawi menyebutkan Nakhl adalah nama dari beberapa tempat, di antaranya daerah Bani Tha'labah dan daerah Bani Murrah bin Auf. Keduanya berjarak 2 marhalah dari kota Madinah. Mungkin yang dimaksud adalah salah satu dari daerah tersebut. So dekat situlah tempatnya yang kita lihat ya, tempat di Bani Nakhl tu tadi.
Juga, selain daripada batu kapur itu apa ya? Tahu tak? Siapa renovation? Batu kapur itu apa ya? Kalau bahasa itu apa? Okey lah, batu kapur lah. Kalau bahasa Inggeris apa ya? Marble tu dah bukan. Batu apa? Tak tahulah batu kapur lah yang cek ni. Batu kapur tu macam mana lah? Okey. Ada apa? Apa stone? Limestone. Limestone. Rumah kita pakai limestone tak? Tak kan? Limestone untuk apa? Untuk masjid lah. Untuk bangunan besar-besar ni mungkin lah. Maknanya kita lihat upgrading yang dilakukan untuk Masjid Nabawi pada zaman Osman ini, dia gunakan material yang lebih baik lah daripada sebelum-sebelumnya. Dan di sini kita lihat batu yang berukir, tiang-tiangnya dari batu bundar. Kita tanya batu bundar macam mana? Atapnya dari kayu jati, panjangnya 160 hasta, lebarnya 150 hasta, dan membuat 6 pintu sebagaimana pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Pemugaran tersebut, pemugaran itu maksudnya renovasi tersebut dimulai pada bulan Rabiul Awal tahun ini, iaitu tahun 29 Hijrah. Okey, baik, seterusnya. Itu peristiwa yang kedua. Tadi peristiwa yang pertama, Abu Musa digantikan dengan sepupunya. Peristiwa yang kedua, Masjid Nabawi direnovasi. Kemudian peristiwa yang ketiga di sini, pada tahun ini Osman pergi melaksanakan haji bersama orang ramai dan didirikan kemah untuk beliau di Mina. Kemudian menyempurnakan rakaat salat, iaitu dia tidak mengqasarkan salat, dan mendapat protes dari sebahagian sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf dan Abdullah bin Mas'ud. Jadi maknanya ketika dia menunaikan haji ini kan, dan ketika dia berada di Mina, dia solat penuh, dia tak qasarkan solat dia kan. Jadi ada di kalangan para sahabat yang tak setuju dengan tindakan dia yang tidak mengqasarkan solat itu. Jadi mereka ni dia lah, maksud mereka beritahu kepada dia lah tentang apa yang dia lakukan. Namun di sini dia kata apa? Semoga saja dari yang 4 rakaat ini adalah 2 rakaat yang diterima. So ini dipanggil sebagai pendapat dia lah ketika dia menunaikan solat itu tadi. Dia terpulanglah kepada dia sama ada dia nak buat 4 rakaat ataupun 2 rakaat. So boleh saja jadi masalah Cuma kita panggil sebagai mengqasarkan solat itu ketika dalam perjalanan adalah sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi di sini apa yang dilakukan oleh Osman tersebut telah dibantah oleh Abdurrahman bin Auf. Ibn Jarir meriwayatkan bahawa Osman, dia kata kenapa dia tak solat qasar. Dia bagi sebab di sini dia kata aku berkeluarga di Makkah. Dia kata maknanya dia dah sebelum tu memang ada keluarga kan di Makkah kan, yang di mana setelah itu barulah mereka berhijrah ke Madinah. Jadi dia melihat bahawa tempat asalnya adalah Makkah. Dia nampak begitulah. Tapi di sini Abdurrahman kata kepada dia, namun anda juga memiliki keluarga di Madinah. Di samping dia ada keluarga dekat Makkah, dekat Madinah pun dia ada keluarga. Dan dia lebih banyak menghabiskan masanya di Madinah kalau nak dikatakan berbanding dengan Makkah. Sebab tu di kalangan para sahabat, mereka tak agree lah kenapa dia tak solat qasar ketika dia di Makkah. Sedangkan itu kita panggil sebagai bukan tempat dia bermukim. Okey, begitu. Maka di sini dia kata, Osman dia kata tadi, aku punya usaha di Taif yang ingin aku lihat setelah usai haji ini. Dia bagi lagi reason yang lain lah. Dia kata nanti lepas dia melaksanakan haji ini,
Dia nak pergi Taif, kan? Dekat Taif tu dia ada bisnes dia lah kat situ kan. Dia kata Abdul Rahman Ibn Auf, dia kata lagi kepada Osman, dia kata tetapi adalah tempat mudah Taif berjarak 3 hari perjalanan. Maknanya masih lagi wajar untuk dibuat solat qasar di situ. Kemudian dia kata, Usman kata, ada sekelompok penduduk Yaman berpendapat bahawa solat mungkin itu 2 rakaat. Jika aku solat 2 rakaat, mereka nanti akan berhujah dengan perbuatan. Jadi ada sebahagian di kalangan penduduk Yaman, mereka berpendapat bahawa orang yang mungkin di satu tempat solatnya 2 rakaat, ini pendapat yang salah, pendapat yang salah. Jadi Uthman bin Affan dia bimbang kalau dia ini, sedangkan tadi dia katakan dia ada keluarga dekat Makkah. Kalau penduduk Yaman ini yang berpendapat solat mungkin itu, maknanya kita dah duduk ke tempat tersebut. Kemudian kita, actually kalau kita duduk kat tempat tu dalam jangka masa yang lama, contohnya macam saya belajar UKM 10 tahun, saya tak boleh solat qasar sebanyak 10 tahun dekat situ kan. Ini nampak sedikit. Namun bagi penduduk Yaman boleh solat qasar selama 10 tahun. Ketika kita, sebab itu bukan negara asal kita, bagi dia begitu, tapi tak boleh. Sebab dia dari tempat kita duduk, kita makan, kita belajar, selama masa dia. Bukanlah jarakkan seminggu 2 minggu. Kalau seminggu 2 minggu kita kata okey lagi, kan? So di sini, dalam keadaan yang sedemikian, bila kita dah jadikan di tempat kita bermukim, tempat kita duduk, lama kan letak kat situ, tak boleh lah nak dikosarkan solatnya. Namun di kalangan penduduk Yaman ada yang berpendapat sedemikian. Jadi yang Osman bin Affan dia bimbang kalau dia solat qasar tu kan, ketika dia di Mina, mungkin di kalangan penduduk Yaman yang berpendapat sedemikian akan mengambil dia sebagai dalil menunjukkan bahawa Osman dia boleh solat 2 rakaat qasar ketika dia dekat Mekah tu kan, kenapa kita tak boleh pula? Dia bimbang begitulah, ini reason yang disebutkan kepada Abdul Rahman. Kemudian dia kata sini, Abdul Rahman dia beritahu lagi, dahulu masih turun kepada Rasulullah SAW. Wahyu masih turun kepada Rasulullah SAW. Dan kaum muslimin masih sedikit. Namun beliau solat di sana, iaitu Taif 2 rakaat. Abu Bakar juga solat di sana 2 rakaat. Begitu juga Umar, dan pada awal pemerintahan kau juga solat di sana 2 rakaat. Maka Uthman bin Affan pun terdiam lalu berkata, ini hanya pendapat. Okay. Ini hanya pendapat. Pendapat dia sahajalah, yang mana dia berpendapat boleh solat penuh ketika menunaikan haji di Makkah itu. Baik, hingga situ sahaja perbincangannya. Kalau nak lebih lanjut boleh lihat dalam kaki nombor 2 di situ. Ada penerangannya hingga ke buku surat 458 yang menerangkan tentang pendapat Uthman bin Affan ini. Jadi yang penting kita lihat ia hanyalah pendapat dia, dan di kalangan para ulama hadis, contohnya Ibn Hajar al-Asqalani, dia menyebutkan bahawa tak ada masalah tentang takdir Uthman ini kerana dia adalah seorang imam dan juga adalah seorang yang mujtahid. Jadi untuk dia okey sahaja. Ini tak ada isu sangat. Baik, seterusnya peristiwa yang terjadi pada tahun 30 Hijrah. Pada tahun ini Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dia memaksudkan Al-Walid bin Utbah dari jabatan Cabinet daerah Kufah dan menggantikannya dengan Sa'id bin Al-As. Ya, asalnya tempat itu di Kufah, Al-Walid bin Utbah yang menjadi Cabinet. Kemudian Uthman bin Affan dia rujukkan jabatan Al-Walid ini lalu digantikan dengan Sa'id bin Al-As. Sebabnya ada pada satu pagi Al-Walid bin Utbah dia melaksanakan solat subuh sebanyak 4 rakaat. Solat subuh berapa rakaat? Kenapa dia solat 4 rakaat? Okay? Dia solat 4 rakaat. Kenapa dia solat 4 rakaat? Kita lihat di sini. Setelah selesai dia menoleh dan berkata, apa masih mahu ditambah? Dah 4 rakaat ni. Dia pusing, dia tengok orang ramai nak tambah lagi tak? Dia jadi itu kan dengan semua orang.
Kemudian dia orang berkata kepada dia, sampai sekarang kita masih ikut kau solat subuh 4 rakaat. Tak tahu apa benda tu kan. Kalau bahasa kasar lah kan. Tak tahu apa benda kan. Dan 4 rakaat kau solat. Tak tahu apa lagi. Apa hal tu ni? Kemudian sekelompok orang menentangnya. Jadi ramai orang yang ceritakan pasal dia ni. Hingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Jadi kes ini kemudian dilaporkan kepada Osman bin Affan. Tentang dia tambah 2 rakaat tu kan, dilaporkan, direport lah, maknanya dia orang bawa berita ini, kes ini kepada Osman bin Affan. Jadi sebahagian mereka memberi persaksian kepada Osman bin Affan bahawa Al-Walid dia minum khamar. Okay. Jadi Al-Walid ni dia minum arak waktu itu, dan yang lain menyaksikan sendiri bahawa Al-Walid dia muntah khamar. Maknanya dia jadi imam, kemudian dalam keadaan mabuk. Kan mana boleh kan? Waktu tu kan, itu yang sebabnya dia solat sampai 4 rakaat. Solat subuh solat 4 rakaat. Dia orang marah kan? Orang tak ada terima. Tak orang tak kita lah. Kita kalau imam kita mabuk kat depan tu pun kita dah mabuk kan? Dia mampu minum arak jadi imam. Dia tak lama tu. Memang betul lah. Jadi di sini kita lihat, bila kes ini datang kepada Osman pun memerintahkan untuk membawanya dan menderanya. Menderanya termasuk tersebat. Kan kita kalau minum arak kena sebat berapa kali? Tak ingat? Seorang tak ingat? 80? 80 ke 60? Okay, tak tahu tak apa ni, cik tanya ni masih bagi homework. Semua kita nak cakap ni. Sila cek kembali berapa kali kalau minum arak ni kita sebab. Baik, dikatakan bahawa Ali membuka pakaiannya dan Sa'id bin As pun menyebabnya di hadapan Osman bin Affan. Okey, di hadapan kaki di bawah itu, kisah penghukuman Al-Walid bin Utbah tercantum dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi pada kisah ini kisah yang benar, ya, bukan kisah mitos, kisah yang benar. Di mana dimuatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab kedua mereka, dalam kitab Al-Manaqib, bab Manaqib Osman dari hadis Ali bin Khiyar, dan Sahih Muslim dalam kitab Al-Hudud. Pada riwayat tersebut disebutkan bahawa Al-Walid solat subuh 2 rakaat. Kemudian berkata, apa perlu aku tambah? Jadi yang menyebabnya pada waktu itu dalam sini Abdullah bin Ja'far atas perintah Ali bin Abi Thalib sebanyak 40 derajat. Dah terjawab soalan Asyik tadi tak cakap 80 kan. Berita yang tertera dalam Sahih Muslim lebih kuat dan kisah ini disadar dari At-Tabari dari dalam Sahih bin Umar. Habis lepas tu tak buat hukum tak ni? Tak payah sebenarnya. Tak payah. Dia 40, tolong dia 40 semua umur lagi. Apa hal ni semua umur lagi kan? Kalau rajin buat lagi kan, siapa tahu pun ada perbezaan pendapat ulama kan? Tak tahu, kadang-kadang ada pendapat yang lain. Okey. Di sini kita lihat di center kisah tentang siapa lagi? Al-Walid bin Utbah yang jadi imam ketika dia mabuk. Kemudian kita lihat kisah yang kedua berlaku pada tahun 30 Hijrah. Pada tahun ini juga, cincin Rasulullah SAW terjatuh ke dalam sumur Aris dari tangan Osman bin Affan. Okey, sumur Aris ini di mana? Lihat muka kaki nombor 1, muka surat 459. Sebuah sumur ni maksud telaga perigi tak perigi. Sebuah perigi yang terdapat di depan Masjid Quba. Nanti lagi tak perigi? Tapi saya tak sempat dengar. Di kota Quba ini terdapat harta milik Osman bin Affan. Nama tersebut dinisbahkan kepada seorang Yahudi yang bernama Aris. Jadi Aris ini dalam bahasa Syam bererti petani. Okay, so sumber ini adalah nama seorang Yahudi yang bernama Aris. Jadi cincin Nabi terjatuh ke dalam sumur tersebut dari tangan Osman bin Affan. Dan tempat tersebut berjarak 2 batu dari kota Madinah.
Dan termasuk sumur yang paling sedikit airnya, jadi tak banyak airnya dekat sumur ini. Pelbagai usaha telah dilakukan dan banyak biaya yang telah dikeluarkan untuk, namun sampai sekarang belum juga ditemukan cincin itu. Kemudian Utsman bin Affan menggantinya dengan cincin perak yang bertulis Muhammad Rasulullah. Ketika Utsman bin Affan terbunuh, cincin tersebut hilang. Tidak diketahui siapa yang mengambilnya. Okey. Kisah yang kedua. Masuk kisah yang ketiga. Pada tahun ini juga terjadi perselisihan di negeri Syam. Okey, perselisihan apa? Kita lihat yang berlaku antara Muawiyah dan Abu Dhar. Muawiyah dan Abu Dhar ni siapa? Muawiyah dan Abu Dhar siapa? Sahabat Nabi. Okay. Sahabat Nabi. Dua-dua ni di kalangan sahabat Nabi. Iaitu di sini Abu Dhar. Apa Abu Dhar ni dia kritikkan? Dia kritik Muawiyah. Okay, dalam beberapa permasalahan. Okay, Al-Tabari di bawah itu cenderung kaki nombor 4. Al-Tabari mencantumkan kisah tersebut di dalam kitab tarikhnya. Dia berkata ada banyak indikator yang menyebabkan dimutasikannya Abu Dhar dari Syam ke Madinah, dan aku tidak suka menyebutkannya kerana menyangkut hal-hal asing dan aneh. Ceritanya pelik-pelik lah, tapi tak tahu betul ke tidak ceritanya. Namun cerita yang paling sahih yang terdapat dalam buku kita ini sekarang ni kita baca, di mana dia kata beliau mengingkari orang-orang kaya yang mengumpulkan harta kekayaan dan menyimpannya melebihi keperluan keperluan penting, keperluan yang utama, keperluan utama, serta mewajibkan untuk menginfakkannya. Dan beliau mengeluarkan dalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna az-zahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahawa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Betul ke pendapat Abu Dhar ni? Kita ada simpan harta, kemudian yang melebihi keperluan asasi kita, kena keluarkan ke? Sedekah macam zakat wajib. Tapi kenapa Muawiyah kata tak wajib? Kenapa Muawiyah kata tak wajib? Sebab tu dia orang gaduh sekarang ni. Ada dua pendapat. Okey, tak apa. Kita lihat. Kemudian Muawiyah melarangnya untuk menyebarkan pendapat tersebut. Jadi Muawiyah cakap dengan Abu Dhar, itu pendapat awak. Okey, awak jangan sebarkan pendapat ini. Pendapat dia. Namun Abu Dhar tetap tidak berhenti. Okey, Abu Dhar dia tak peduli. Dia masih lagi nak sebarkan pendapat itu kepada orang ramai. Bahawa siapa yang ada harta lebih di kalangan orang yang kaya raya ni kan, yang melebihi keperluan asasi dia, keperluan dia utama, mereka wajib bayar zakat. Baik. Lantas hal itu dilaporkan kepada Utsman bin Affan. Okay, Muawiyah tulis surat kepada Utsman, beritahu kepada Utsman tentang kes Abu Dhar yang tak nak diam. Okay. Lalu Utsman pun mengirimkan surat yang isinya agar Abu Dhar datang ke Madinah untuk menghadap. Abu Dhar pun datang menghadap dan Utsman menyesalkan apa yang dia perbuat. Maknanya Utsman dia disappointed lah, dia kata kenapa Abu Dhar tak dengar cakap Muawiyah macam kan. Abu Dhar pun datang menghadap Utsman menyesalkan apa yang telah dia perbuat. Lalu Utsman memintanya untuk menarik pendapat tersebut. Namun Abu Dhar tetap bersikeras
Dia tetap tak nak terima dan mempertahankan pendapatnya. Kemudian Osman Ibn Affan menyuruhnya untuk tinggal di tempat yang bernama Rabadah. Okey, baik, kita lihat yang kaki yang pertama terlebih dahulu. Imam Al-Bukhari mengeluarkan kisah ini dalam sahihnya dalam kitab Az-Zakah bab Udiyah zakatuhu falaysa bikanz. Dari Zaid bin Wahab dia berkata, aku melintas di Rabadah yang ternyata di sana ada Abu Dhar. Jadi aku tanya, apa yang menyebabkan engkau tinggal di sini? Dia menjawab, dulu aku di Syam dan terjadi perselisihan antara aku dan Muawiyah tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Dia berbeza pentafsiran. Okey, itu isu dia yang utama. Jadi Muawiyah lihat ayat ini daripada sudut yang berbeza, dia lihat daripada sudut yang berbeza. Iaitu yang mana dia kata, Muawiyah berkata, ayat tersebut turun kepada ahli kitab. Okey, pendapat Muawiyah kata ayat ini turun kepada ahli kitab, bukan kepada orang Islam. Itu pendapat Muawiyah. Tetapi Abu Zar dia kata, demikianlah aku katakan bahkan kepada kita dan mereka. Tapi untuk Abu Zar, dia kata ayat ini untuk ahli kitab dan kita juga yang bukan ahli kitab, iaitu kita orang Islam semua. Jadi itu yang berlaku perselisihan pendapat, kan? Jadi dia kata apa? Demikianlah permasalahan antara aku dan dia. Lalu Muawiyah menulis surat mengadukan problem ini kepada Osman bin Affan. Lantas Osman bin Affan memanggilku ke Madinah. Ketika aku datang ke Madinah, orang ramai mengerumuni aku seolah-olah mereka belum pernah melihat aku. Kemudian aku ceritakan permasalahan tersebut kepada Osman. Dia lalu berkata, jika engkau mahu, engkau dapat mengungsi dan tinggal dekat sini. Demikianlah akhirnya beliau menempatkan aku di tempat ini. Jika beliau memerintahkan aku untuk mengungsi, maksudnya berhijrah, pergi ke tempat lain, ke negeri Habasyah, nescaya aku dengar dan aku patuhi. Kisah yang jelas ini menunjukkan bahawa ketika orang ramai mengerumuni Abu Dhar radhiyallahu anhu dan banyak membicarakan tentangnya, dia meminta pendapat dari Utsman radhiyallahu anhu dan Utsman memberikan pendapat agar dia menjauh dari Madinah. Lantas Abu Dhar memilih tempat yang bernama Rabadah. Apa maksudnya di sini? Tadi soalan saya tak jawab ni. Apa soalan saya ni? Orang kaya, dia kumpul harta ni banyak-banyak, kan, melebihi daripada keperluan dia. Dia perlu buangkan zakat? Perlu. Okey. Tapi kenapa Muawiyah kata tak? Zakat dengan sedekah beza. Zakat dengan sedekah beza. Tapi sekarang kita tentang zakat. Zakat boleh ikut hal dia tak boleh keluarkan boleh cukup dia punya hisap masa dia. Ikut hisap. Okey. Zakat ikut hisap. Okey. Kalau sedekah infak bila-bila boleh keluarkan. Sekarang isunya apa pada pertelikahan Muawiyah dengan Abu Dhar ni? Okey. Ini adalah semua ahli kitab kan kita. Okey. Sebab Dia konflik tentang itu. Jadi Osman setuju. Osman setuju dengan siapa? Muawiyah ke Abu Dhar? Muawiyah. Maknanya itu untuk ahli kitab sahaja. Okey. Satu poin yang lain, tadi kan cakap tentang zakat, tentang sedekah. Okay. Kalau zakat ini saya lihat daripada kisah secara keseluruhannya, zakat itu dilihat oleh Muawiyah sebagai sesuatu yang tak wajib selama mana belum sampai kepada nisabnya. Kalaupun dia kaya, tapi bagi Abu Dhar, kalau kau kaya, kau dah ada harta yang kaya kan, kau mesti kira keluarkan zakat. Itu bagi Abu Dhar. Dia tak kira dah sampai ke belum sampai haulnya. Nisab tu kan? Nisab dia kan? Jadi di sini bila Muawiyah melihat ini
ini adalah pandangan yang boleh mengelirukan masyarakat. Kan nanti orang nampak, orang semua takut nak jadi kaya. Orang takut nak ada duit dah kan. Kita pun nak simpan harta. Sikit-sikit simpan harta ni dia keluar zakat macam itu. Dia akan menyusahkan. Disebabkan di sini, Osman dia berpendapat yang sama sebagaimana Muawiyah. Jadi masalahnya sekarang Abu Zar ni nak tarik pendapat dia. Kan? Walaupun kita lihat di sana, kemungkinan besar apa yang dimaksudkan oleh Abu Zar ialah tentang memberi sedekah. Bagi dia, kalaupun dia melihat ayat ini dia bersedia memberi sedekah, kan? Adakah wajib beri sedekah? Tak wajib. Sedekah tak wajib untuk dikeluarkan. Ia adalah sesuatu yang sunnah. Siapa nak keluarkan, dipersilakan. Siapa nak keluarkan, dipersilakan. Kita tak boleh untuk memaksa orang untuk mengeluarkan sedekah. Kalaupun dia kaya. Tapi kalau menurut kepada pendapat Abu Zar tadi, kalau kau dah kaya, kau memang wajib keluarkan sedekah. Maknanya kalau kau tak keluarkan sedekah, kau berdosa. Tadi dia keluarkan ayat ini, maksudnya Fabashirhum bi'azabin alim. Maknanya bagi pendapat dia, kalau orang ni kaya, tak kira lah dah sampai hisap ke tak sampai hisap kan, wajib keluarkan sedekah. Kalau kau tak keluarkan sedekah, bermakna kau akan masuk dalam api neraka. Ini pendapat dia. Jadi kita sekarang berpegang sedekah itu bukan benda yang wajib. Kalaulah pendapat itu dia tersebar pada masyarakat, kan, ia akan menjadikan orang lain rasa mesti kita keluar sedekah. Ia akan menyebabkan orang rasa terbeban dengan hal itu. Sedangkan pada nas asal, sedekah ini bukanlah sesuatu yang wajib untuk dikeluarkan. Tak kira sama ada kita kaya atau tidak, ia terpulang pada diri masing-masing. Yang wajib itu adalah zakat tadi. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Tentang pengasingan, maksudnya Abu Zar ini diperintahkan untuk duduk di tempat yang orang tak ramai lah, yang mana Osman menempatkan dia di Rabazah. Baik, Rabazah itu di mana? Kalau kita lihat nota kaki nombor 2 di bawah itu, Rabazah adalah sebuah desa, satu kampung yang berjarak 3 hari perjalanan dari kota Madinah. Berada di tengah jalur perjalanan antara Hijaz dan Iraq, antara Fa'id dan Zadul Iraq, sebelah selatan daerah Al-Hanafiyah yang sekarang berada di jalur kenderaan yang menghubungkan antara kota Madinah dan kota Qasim. Dekat tu kalau naik kereta dekat lah. Kalau jalan kaki yang ni jalan. Sekarang semua naik kereta jalan kaki tu adalah mungkin ada, tapi tak ramai lah. Kalau orang dia mungkin orang Arab Badui tu lah jalan kaki naik motor tu kan, kita naik kereta. Qasim tu dekat sekarang ni. Baik. Jadi dia duduk sana. Sama tadi Abu Zar duduk Rabazah, iaitu sebuah tempat yang berada di sebelah timur kota Madinah. Dikatakan bahawa dia sendiri yang meminta Osman untuk menempatkan diri di sana dan berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada-Nya, "Idza balagha al-bina'u sal'an fakhruj minha." Jika bangunan-bangunan sudah sampai ke gunung Sal'ah, maka keluarlah dari kota Madinah. Bangunan sudah menjamah gunung Sal'ah, maka Osman bin Affan pun mengizinkannya untuk tinggal di Rabazah, dan beliau menyarankan agar sekali-sekali mendatangi Madinah supaya orang-orang Arab, dusun Arab Badui, tidak murtad setelah hijrahnya. Abu Zar mematuhi saranan tersebut dan tetap tinggal di sana sampai beliau wafat. Pada tahun ini juga Osman bin Affan menambah azan Jumaat menjadi 2 kali yang dikumandangkan di tempat yang bernama Az-Zawra. Az-Zawra di mana? Tempat yang tinggi seperti menara di dekat pasar kota Madinah. Sampai sekarang azan subuh, azan Jumaat yang menjadi 2 kali. Baik. Seterusnya di sini kita lihat kondisi masyarakat pada zaman Osman bin Affan. Jadi sepanjang pemerintahan Osman bin Affan, bagaimana keadaan masyarakatnya? Imam Al-Bukhari dalam kitab tarikhnya berkata, Musa bin Ismail telah mengatakan kepada kami, dia berkata, Mubarak bin Fudala telah mengatakan kepada kami, dia berkata,
Aku telah mendengar Al-Hasan berkata, aku mendapati pada masa pemerintahan Osman ketika para pemberontak memusuhinya, tidak sedikit hari yang mereka lalui, mereka ni maksudnya rakyat, mereka lalui kecuali pada hari tersebut mereka berbahagi rezeki. Dikatakan kepada mereka, wahai kaum muslimin, segeralah mengambil jatah kalian. Jatah tu maksudnya bahagian. Ni tadi saya buat apa? Saya tak meja ke tak ke? Oh, yang bawah tu. Okey, mana tadi saya baca jatah. Okay, jatah tu maknanya apa? Bahagian. Okey, mengambil bahagian kalian. Lantas mereka mengambilnya dengan melimpah-limpah, maknanya banyak sangat. Okey, pada waktu zaman Osman bin Affan yang memerintah, setiap hari ada sahaja rezeki yang dibagi kepada rakyat dan mereka boleh ambil sebanyak mana yang mereka inginkan. Tidak ada had yang ditetapkan. Lantas mereka mengambilnya dengan melimpah-limpah. Kemudian dikatakan kepada mereka, segeralah ambil rezeki kalian. Lantas mereka mengambilnya dengan berlimpah-limpah juga. Dikatakan lagi kepada mereka, segeralah ambil minyak sawit. Minyak sawit ni apa? Yang buat minyak sapi. Ya. Yang buat makmur macam tu. Minyak sapi. Dalam mak saya dekat minyak sapi. Ada orang yang tak letak minyak sapi. Dalam mak saya ikut tak minyak sapi. Dalam mak lucu rasa mak kita. Kita maaf dah mak kat rumah. Mak saya kalau buat dekat ke apa, dia letak minyak sapi. Ada orang dia letak butter kan. Sebab tu dia punya rasa lain sikit. Okay, minyak sapi ni dia letak. Segera ambil minyak sapi dan madu kalian. Pelbagai pemberian negara terus mengalir. Jadi maknanya pembahagian itu bukan hanya diberikan daripada sudut bahan fikir, tetapi juga daripada sudut bahan makanan yang dikeluarkan oleh Osman bin Affan kepada rakyat. Sehingga kita lihat rezeki dia menjadi melimpah ruah. Dan waktu itu aman dari musuh. Tak ada orang yang bermusuhan kan? Ukhuwah terjadi niran. Kebaikan banyak berkibaran. Tidak seorang mukmin pun yang ada di atas bumi, iaitu pada waktu pemerintahan Utsman di Madinah, yang takut dengan mukmin yang lain. Siapa saja yang ditemui, maka dia adalah saudara. Dan kalau nak faham dengan arti kata lain apa? Tak ada berlaku kecurian pada waktu itu. Kita tak takut orang lain rampas harta kita. Semua orang ada duit. Kita pun tak kau nak ambil aku, tak berlaku jenayah lah. Jenayah kan, kecurian yang mana orang semua miskin, merampas harta masing-masing kan. Tiba-tiba dia curi ada duit sekian tu tak. So kita semua rasa aman. Kita jumpa dengan orang pun tak ada rasa suzon lah. Dia nak curi ke nak apa, dia tak ada muslikan. Semua rasa bersaudara. Okay? Dan di antara nasihat dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita bahawa bagi kita mengambil berjanji dari mereka, iaitu bahawasanya akan terjadi tindakan pengambilan hak oleh penguasa, dan jika terjadi hendaklah mereka bersabar. Kalau itu berlaku ya hendaklah mereka bersabar. Kemudian di sini ada sedikit komentar daripada Al-Hasan Al-Basri. Dia kata, jika mereka bersikap sabar ketika melihat apa yang terjadi, tentunya mereka akan mendapatkan rezeki dan pemberian yang lebih melimpah ruah. Namun mereka berkata, demi Allah, harta tersebut tidak sampai dan tidak diserahkan. Sementara di sisi lain, pedang yang tersarung terhadap kaum muslimin, mulai mereka kunus terhadap diri mereka sendiri, mulai terjadi perang antara sesama muslim. Dan demi Allah, pedang tersebut masih terus terkunus sampai sekarang ini. Demi Allah, aku melihat bahawa pedang itu, perselisihan di antara kaum muslimin akan terus terkunus sampai hari kiamat. Jadi pada waktu semua orang tidak ada rasa takut antara satu dan yang lain, akan sampai pada satu masa di mana
tibalah waktu permusuhan pula yang berlaku. Di mana kita pula yang akan meletakkan pedang pada diri masing-masing dan melihat orang lain sebagai musuh kita. Dan di sini Hasan Al-Basri dia kata apa? Itulah permulaan di mana permusuhan berlaku sampailah ke hari kiamat. Okey, dan itu disebutkan sebagai fitnah lah. Kita pernah bincangkan tentang hal ini. Fitnah itu bermula pada zaman Utsman sewaktu dia dibunuh. Sewaktu dia dibunuh, fitnah itu dibuka seluas-luasnya pintu tersebut sehingga orang lain rasa ramai orang menjadi musuh di bawah dalam selimut. Kita tak nampak lagi mana satu saudara kita. Inilah yang diberikan komentarnya oleh Hasan Al-Basri. Baik, di antara sikap baik Utsman bin Affan terhadap rakyatnya di sini, kita lihat di antara peraturan menjalankan Utsman bin Affan bahawa beliau mengharuskan bagi setiap jabatannya untuk menghadiri satu musim pertemuan yang diadakan setahun sekali. Ini menjadi trik kan? Dia buat retreat lah untuk dia punya cabinet. Kemudian dia menuliskan sebuah pengumuman untuk rakyat. Siapa yang rasa pernah dizalimi oleh salah seorang dari mereka, iaitu Gavner, maka dia dapat menuntut pada setiap musim pertemuan dan aku akan mengambilkan hak mereka dari para Gavner itu. Ini tujuannya mengapa Utsman bin Affan dia buat satu masa di mana berlakulah pertemuan setahun sekali ini supaya rakyat dapat mengambil balik hak yang telah diambil oleh kabinet tersebut. Jadi Utsman bin Affan mengizinkan para sahabat senior. Apa maksud para sahabat senior? Lebih tinggi jawatan, lebih berpengalaman. Okey, lagi ada jawapan yang lain? Selain lebih tinggi jawatan, lebih berpengalaman, kita nak kata apa? Ada pengetahuan yang lebih. Okey, semua lebih-lebih. Semua pakai kata lebih-lebih. Yang lebih umur Lebih umur, lebih tua. Terasa dalam tua. sini dah sama lah tu maknanya. Kan? Lagi? Itu je. Tak saya cakap bangkang. Bertemu dengan Nabi SAW. Tapi kalau cakap sahabat mesti bertemu dengan Nabi, aku tak kira senior atau junior. Kak Ram cakap apa tadi? Jadi zaman Pak Usman. Sezaman dengan zaman Utsman. Okey. Sekejap kita baca sikit lagi kat situ. Kita baca sikit. Baik. Utsman bin Affan mengizinkan para sahabat senior untuk pergi ke tempat mana pun yang mereka inginkan. Ini adalah suatu hal yang dilarang pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, walaupun dalam peperangan. Okey, kenapa Umar larang, kenapa Utsman tak larang? Baik, terus saya sambung. Beliau berkata, aku khawatir nanti kalian melihat dunia dan kalian dilihat oleh anak-anak dunia. Pada masa Utsman bin Affan, mereka keluar sehingga berkumpullah orang-orang di sekeliling mereka dan masing-masing mereka mempunyai pengikut sehingga mereka berusaha agar gurunya itu yang akan memegang tampuk kekuasaan setelah Utsman bin Affan nanti. Akhirnya mereka ingin agar Utsman cepat wafat kerana mereka merasa umur Utsman terlalu panjang hingga berbagai macam kejadian yang banyak terjadi di sebahagian tempat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, boleh faham tak apa yang saya tanya daripada ni? Utsman dia berikan kebebasan kepada para sahabat senior untuk pergi ke tempat mana pun. Maknanya tak semestinya duduk dalam Madinah. Okay, tadi saya tanya sahabat senior ni siapa? Okay, ada kata yang lebih tua, ada kata yang lebih berpengalaman, kan? Yang ada banyak ilmu. Tadi kata yang hidup sezaman dengan Nabi.
Kemudian kata sezaman dengan Osman, bila kan ada jawapan yang begitu. Okay, sahabat, kalau kita kata sahabat senior ni lah, mereka yang biasa kita kenal yang terawal memeluk agama Islam. Okay, yang awal-awal berjuang bersama dengan Nabi SAW. Yang mana dia masih hidup lagi pada zaman Uthman bin Affan. Begitu juga lah masih hidup pada zaman Umar bin Khattab kalau kita lihat pada zaman yang lepas itu. Pada zaman Umar, dia nampak ada dua polisi yang berbeza di sini. Pada zaman Umar, kita dapati Umar dia tak izinkan sahabat-sahabat senior ini keluar daripada Madinah. Apa pun jadi, duduk Madinah, jangan keluar. Alasan yang dia kata tadi, ada dialog tadi, aku khawatir nanti kalian melihat dunia, kalian dilihat oleh anak-anak dunia. Apa maknanya? Ini sebab kenapa Umar dia tak bagi. Ya, kalau mereka tak duduk di negeri di Madinah ini, bila mereka keluar, okay, Umar kata mereka akan melihat dunia. Salah ke kita melihat dunia? Tak salah, tapi kenapa Umar tak bagi? Takut terpengaruh dengan dunia. Macam mana tu Kak Ina? Takut dia banyak pengikut. Kalau banyak pengikut, kenapa salah ke? Jadi clash. Jadi clash. Cinta dunia banyak sangat. Salah ke para sahabat nak melihat dunia dan dilihat oleh anak-anak dunia? Anak-anak dunia, penggunaan perkataan kan? Dilihat oleh anak-anak dunia. Anak-anak dunia apa? Penciptaan dunia. Pengaruh pada dunia. Pengaruh pada dunia. Ada lagi? Kehidupan. Kehidupan dunia. Okey, lagi? Lupa dengan agama. Lupa dengan agama. Ini para sahabat yang mungkin lupa dengan agama. Mereka betul di kalangan sahabat-sahabat yang faham. Walaupun tadi kita nampak ada juga yang minum arak kan. Ada juga kalangan sahabat minum arak, tapi mereka di kalangan yang kuat agama masih lagi ada tak lupa kepada agama. Mempertahankan negara. Mempertahankan negara. Okey, lihat lagi. Tadi kita dah baca tadi. Pada masa Uthman bin Affan, di kalangan para sahabat senior ini, mereka keluar sehingga berkumpullah orang-orang di sekeliling mereka. Jadi orang yang tak pernah jumpa sahabat Nabi ni, bila dia nampak sahabat Nabi, kenapa? Mereka akan rasa, ni sahabat Nabi tau. Sebab mereka sendiri tak pernah jumpa dengan Nabi. Bila mereka jumpa orang yang pernah jumpa dengan Nabi, perasaannya berbeza kan. Dia pernah jumpa dengan Nabi, Masya Allah. Semua orang suka. Okay, mereka pergi Basra, mereka pergi Kufah, mereka pergi Yaman kan. Dia menjadi kegilaan orang ramai yang macam kan. Kegilaan orang ramai. Jadi masing-masing mereka mempunyai pengikut. Bila mereka keluar, mereka pergi ke tempat-tempat seperti mereka ada followers mereka yang bersih. Okay, bila mereka ada followers mereka sendiri, followers ni biasanya dia lebih daripada guru. Okay, followers ni yang bergaduh, guru tak gaduh biasanya kan. Followers ni lebih, orang tak ada apa-apa sibuk-sibuk. Followers ni lebih, dia yang semangat lebih. Tapi gurunya okey saja. Guru okey saja. Sampailah mereka merasakan, guru kita lagi bagus daripada ini. Okay, guru kita lagi. So, itu yang dia kata tadi, mereka berusaha supaya guru mereka itu nantilah yang akan menggantikan Uthman bin Affan. Sampai dia kata, bila Uthman nak mati? Lambat sangat Uthman nak mati. Dia lambat sangat perintah. Dia tua-tua perintah kan. Bila nak mati kan, kita hanya yang lagi bagus daripada dia boleh perintah. Jadi ini sebenarnya yang dilihat oleh Umar pada waktu itu. Kenapa Umar radhiyallahu anhu tak izinkan para sahabat pergi keluar daripada Madinah? Sebab nanti dia akan ada grup-grup yang beginilah ya, yang taksub dengan seorang sahabat ini, lalu mereka berburu dengan dia sahaja dan melihat bahawa inilah guru yang paling bagus, paling mulia di kalangan kita, yang sepatutnya menjadi kedua. Jadi Umar bimbang perkara itu berlaku sebab dia nasihatkan di kalangan para sahabat yang senior ini, terbaik kalian duduk sahaja di Madinah, jangan keluar daripada tempat.
Tapi pada zaman Osman berikan kebebasan itu kepada mereka. Inilah yang menyebabkan berlaku banyak perbalahan, banyak kerana orang ni kalau dah ada followers kan, followers dia tu memang tak suka dengan dia. Kisah cerita mereka ni buat banyak onar banyak onar di tempat itu, dan akhirnya berlakulah banyak perselisihan dan kejadian yang banyak, berbagai kejadian yang aneh-aneh di berbagai tempat. Kerana nakkan guru mereka itu yang naik menjadi khalifah. Sebab tu tadi ditutup perkata dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kena balik pada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa pun yang berlaku dalam hidup kita ni kan, pada apa yang kita nampak, apa yang kita lihat, balik pada Allah. Sebab apa daripada sudut jawatan, daripada sudut pangkat, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah lah yang tentukan kita dapat atau tidak. Okey, kita dapat atau tidak. Baik, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan ini? Ada pengajaran ke tak ada? Ada. Okey. Apa dia? Yang pertama apa? Apa dia? Kenapa saya tak dengar, sorry. Oh, apa yang buat kelakar tadi? Air tak ada volume. Buaya. Jangan ingat air yang tenang tiada buaya. Itu Kak Has nak balikkan pada kisah yang mana? Jadi jangan selalu fikir yang kita sentiasa akan senang selama-lamanya. Oh. Dan selalu mempunyai perisai. Jangan berfikir ya seorang muslim itu akan bersaudara kalau mesti ada satu dua anak. Mesti ada. Ada macam pagar lah. Jangan kita nak kawan baik ke apa. Oh. Jangan sangka dia akan baik selamanya dengan kita. Betul ya? Okay, setuju? Cik Salimah setuju, Cik Salimah? Kenapa saya tiba-tiba malu pula? Setuju, Cik Salimah? Boleh juga tak? Oh, boleh juga. Boleh juga ya? Okey, kenapa boleh juga? Boleh tak setuju ya? Pasal apa? Dia bilang takkan macam kawan tu yang baik tak semestinya baik lah. Satu hari pun pasti ada kesilapan lah. Mesti ada kesilapan. Cik Salimah dan Cik Nur pernah lalu tak? Lepas cakap dia. Lepas cakap? Pernah rasa kecil hati tak? Tak ada lah, dah tua-tua. Sorry. Tak ada lah. Betul lah. Kesini lah. Kita kalau dah umur-umur ni, kalau kita kawan kita dah tak ada lah. Kalau lepas cakap pun sudah lah. Betul kan? Kita muda-muda je lah baru macam tu. Kita muda-muda je baru macam tu. Ibu apa. Tapi kalau kita dah umur pun dah sudah. Ayat. Tak ada makna ayat bapak kita bila kata sudah lah. Kita dah umur ni tak tahu. Bermasa betul juga bermasa. Soalan saya tak valid lah untuk Cik Cik Salimah. Tak tahu siapa yang valid. Ni lah Kak Ina dengan Kak Zah pernah cik hati tak? Tak ada ni, bagus satu orang ni. Masya Allah. Ini duduk kuliah saya ni, Masya Allah. Semua baik-baik kan? Oh, kalau kecil hati tak baik ke? Biasa kecil hati tu, biasa. Saya pun ada kecil hati kawan saya. Biasa ke kan? Adakah kita nak kata kecil hati tak baik? Kecil hati positif ke sign? Memperelokkan lagi sekali kita. Sependapat kan? Tak semestinya kita nak sependapat dengan kita tak sependapat. Kita pun ada diri kita privacy sendiri lah. Okey.
Tapi balik kepada jangan disangka air yang tenang tiada buaya. Tidak boleh apa ya? Pandang pula. Tiba-tiba jadi nakal ayat tu. Jadi jangan disangka air yang tenang tiada buaya. Maknanya apa pun yang kita hadapi dalam hidup kita ni, kita mesti ada rasa berjaga-jaga. Okay, berjaga-jaga lah. Apa pun yang kita buat dalam hidup ni kita contoh kita pergi ke sebuah tempat, kita nampak tempat tu aman, tapi tak semestinya aman kan. Dia mesti ada sesuatu yang mungkin kita tak tahu akan berlaku. Ini yang kita panggil sebagai berjaga-jaga. Jangan sampai kita rasa tak ada apa-apa, kita sukati, buat suka-sukati kita sampai kita tak terfikir ada benda buruk yang akan berlaku pada diri kita. Okey, itu pengajaran yang pertama lah saya nak cerita panjang lah. Saya rasa semua orang maklum tentang itu ya. Okey, nombor 1. Okey, dan nombor 2. Apa dia? Sabar. Sabar tentang apa tu? Jadi kalau kita sikap sabar dengan apa yang terjadi, tentunya dia akan mendapat kebaikan atau kebaikan pada okey, contoh Ina macam mana? contoh daripada sini ke contoh daripada Konteks kita. dia sebab setiap yang berlaku pada diri seseorang tu ada hikmah dia. Oh macam tu kan? Okey. Kita harus bersabar dan kita jangan Jangan apa? jangan cepat Jangan cepat melantak. Sekejap ya, Ina, saya tulis dulu. Lupa nak tulis. Panjang pula ayat ni. Okey, yang kedua tadi sabar. Tadi Kak Ina bagi contoh. yang kat sini Nabi kan dah cakap dan satu hari akan berjalannya Pengambilan hak. Okey. dan itu kita bersabar sebab kalau seorang tu bersabar apa yang terjadi pada seorang tu dia akan menerima kebaikan. Dia akan menerima kebaikan. So, kalau dia sabar, insya-Allah ada kebaikan yang didapat. Okey, macam mana contoh Kak Ina dalam hidup ni? Jiwa akan tenang. Jiwa akan tenang bila kita sabar. Sesuatu yang berlaku, kita sabar. Contoh apa yang berlaku? Sebab kalau kita ikut nafsu, dia akan menjadi rusak, binasa satu kejadian. Sebab manusia kalau kita hidup dengan nafsu, kita akan merosakkan keimanan kita. Merosakkan keimanan kita. Okey. Kita akan buat, kita akan menjumur ke maksiat kejadian. Bila kita tak sabar pula. Ada sesiapa nak berikan lagi masukan? Cik, terima kasih atas masukannya tu. Kak Aisyah nak cakap Kak Aisyah tentang apa yang Kak Ina sebut tadi? Tentang sabar. Okey, okey. Innallaha ma'as-sabirin. Masya Allah, Waalaikumsalam Zahri. Inna Allah ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau ada masalah, Allah itu akan bersama dengan orang yang sabar. So, apa-apa yang berlaku dalam hidup kita ni, bila kita letakkan kesabaran sebagai perisai, insya-Allah Allah akan berikan kepada kita dengan jalan keluar kerana kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan kita. Cuma macam mana kita nak contoh apa masalah yang berlaku tu contohnya? Tadi saya tanya Kak Aisyah. Kak Aisyah, ada apa contoh Kak Aisyah? Something happen dan you sabar, bila you sabar, kemudian Allah SWT bantu. Ada apa tu? Contoh macam kerana anak-anak Oh, kerana anak cantik. ataupun Jangan. Saya ni tak sakit pinggang. Dia jangan lupa kita berurusan dengan orang ramai, so we need a lot of patience dengan kerana mereka lah. Ya, kerana mereka. Ya. So di situ nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan jalan keluar. Rasa kalau kita sabar, then there will be something
better things will happen. Kalau tak sabar, kita marah-marah. Apa Kak Has? Kak Has ni tau, dia tengok awak kan dia cakap senyap-senyap je. Orang lain ketawa lebih cakap. Apa Kak Has? Allah tak reda. Kalau marah-marah Allah tak reda. Tapi kalau orang ketuk kepala kita, sabar lah, Allah baik dekat ahli syurga Kak Has. Masya Allah Kak Has. Cuba ketuk kepala dia Kak. Saya kurang je. Sabarlah, sabar. Tak ketuk kepala pun saya bukan secara betul-betul saya kan. Orang buat kita bukan sampai kita rasa macam anyai sungguh-sungguh. Bukan. Kita maksud saya ketuk kepala tu, aku ketuk kepala gitu. Kalau ketuk kepala gitu memang. Saya pun tahu, kalau sedap-sedap ketuk kepala aku. Kalau masa yang tu, mak aku bayar sampai lupa. Betul ke? Repeat je korang ni. Bayar fitrah kepala tak ketuk Okay, so betul, asbab berumur walakin nahul lupa. Ada pepatah Arab yang kata sabar ini dia pahit. Tetapi kerana dia pahit tu kan kita letakkan pada kita. Tadi kita kata orang yang sabar dia akan memberikan sesuatu kan. Kita dapat pepatah ni kita walakin nahul lupa. Tetapi dia menghasilkan buah yang begitu manis kan dalam hidup. Dia memang susah, memang pahit, memang tak tahu dah nak cakap macam mana. Tetapi pengakhirannya, kebiasaannya, dia akan memberikan sesuatu yang manis bagi hidup kita. Hanya orang yang sabar saja yang akan dapat merasai kemanisan. Dia sedemikian ya. Okey baik, saya nak kita banyak-banyak kita bersabar ni. Masuk nombor 3. Ada yang nombor 3? Adakah? Ada tak nombor 3? Ada, okey, sila. Kak Haji dia. Silalah cakap. Jangan malu-malu. Okey, Cik Noh. Cik Noh ke siapa cakap ni? Belakang ke Cik Noh? Okey, sila. Macam Muawiyah dan Abu Dhar perpisahan kan kadang-kadang berbeza dengan Osman sebelum keluarkan agree nak keluarkan sebagai yang bayar Pasal bayar zakat tu. Jadi kalau kita tak dapat hati kita akan pecah lah. Sepatutnya kita kena ikut ketua lah berbincang. Okey. Maknanya bila kita ni ada isu antara kita kan. So di sini kita balik pada ketua kita lihat bagaimana ketua itu dia membantu untuk menyelesaikan. Atau yang lain ada orang tengah yang bantu kita supaya dia tak jadi lagi teruk situasi tersebut. Dengan kata yang lain di sini kita lihat ni sebenarnya kita dah pernah bincangkan tentang perselisihan faham di mana jangan kita terlampau mengikut pada apa yang kita rasa kan. Abu Zar tadi kita nampak dalam kes ini dia tak nak tarik balik pendapat dia. Okay. Namun saya lihat Osman juga dia tak menyalahkan 100% apa yang ada pada apa pendapat yang dikeluarkan oleh Abu Zar. Sebab tu tadi Abu Zar diperintahkan supaya pergi ke satu tempat yang lebih asing agar pendapat dia yang asing tu tadi kan tidak tersebar pada orang ramai. Ini merupakan satu tindakan yang dilakukan oleh seorang ketua untuk mengelakkan berlakunya permusuhan yang lebih besar. Kerana tadi kita lihat suasana masyarakat yang ada pada Osman tadi macam mana? Macam mana tadi suasana masyarakat kan? Bergaul dengan ukhuwah, aman damai kan? Mereka melihat orang yang ada sebagai saudara.
mereka tak nampak orang yang datang ke tempat mereka itu sebagai musuh. Okay. Jadi ini yang cuba dielakkan oleh Osman. Osman tidak mahu dalam pemerintahannya ada orang yang melihat insan di sekitarnya sebagai musuh hanya kerana perbezaan pendapat. Jadi dia nak mengekalkan situasi aman dan damai itu. Maka apa yang dia buat ialah kalaulah ada mereka yang memiliki pendapat yang berasingan ataupun pendapat yang agak bukan pelik lah, tapi dia seorang je yang pegang pendapat itu. Orang ni tak salah pun, memang Abu Zar di kalangan orang yang berilmu juga ya, bukan orang sembarangan. Tak salah pun, tapi untuk mengelakkan situasi yang lebih buruk berlaku, dia pisahkan orang ni ke suatu tempat yang mana lebih baik untuk dia. Okey. So, ini yang kita panggil sebagai merealisasikan keimanan kita kepada Allah. Sebab Nabi SAW ada ingatkan kepada kita bahawa tidaklah seseorang itu dianggap sebagai seorang yang beriman sehingga dia mencintai saudaranya. Okey, sehingga dia mencintai saudaranya. Jadi kita ni antara sudut dalam diri kita ni, kalau kita nak tahu kita ni beriman ataupun tidak, ialah kita cek balik, ada tak kita ni melihat orang di sekitar kita sebagai saudara, ataupun kita ni asyik nak bermusuh dengan kita. Macam mana? Tapi kalau kita melihat mereka ni semua sebagai saudara kita, insya-Allah di situlah ada bukti keimanan dalam diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat Osman bin Affan ini adalah di kalangan orang yang jiwanya penuh dengan kasih sayang. Dia berbeza dengan Umar. Bukan saya kata Umar ni tak ada kasih sayang. Umar tu walaupun kita tapi dalam hati ada damai. Umar tu dia begitu keadaan dia. Namun di sini Osman radhiyallahu anhu dia memang terkenal sebagai insan yang lemah lembut, kan? Insan yang penyayang, insan yang lebih cenderung kepada perdamaian. Dia tak suka gaduh-gaduh. Itu bukan sifat dia. Dia kata tak boleh gaduh-gaduh. Kalau dapat diselesaikan, dapat dileraikan, itu lebih baik daripada nak berbalah semua, kan? Itu adalah sikap Osman. Sebab itu kita nampak apa perkara yang berlaku dalam pemerintahannya, dia lebih cenderung kepada perdamaian. Contoh kisah pembunuhan Omar, kita lihat pada minggu lepas, kan? Dia tak mengambil jalan yang pintas untuk terus menghukum Ubaidillah, walaupun pada waktu itu Ubaidillah telah membunuh 3 orang kerana nak menuntut bela atas kematian Omar. Tapi di sana kita lihat bagaimana Osman dia settlekan isu itu. Dia menggunakan pendekatan perdamaian, pendekatan kasih sayang, kan? Lalu di sini kita nampak apa yang saya lihat, Osman radhiyallahu anhu dia lebih berusaha untuk merealisasikan sebuah hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahawa ar-rahimun yarhamur rahman. Orang yang jiwanya penuh dengan kasih sayang, pasti Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada dia. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dia. Kita kalau jiwa kita penuh dengan kasih sayang, kita akan lebih banyak orang yang sayang kepada kita. Dan juga sebab itu Nabi berikan kepada kita irhamu man fil ardi. Hendaklah kalian, kita semua jadi orang yang mana merahmati ataupun mengasihi orang yang ada di atas muka bumi ini. Nescaya Nabi sebut yarhamukum man fis sama. Nescaya yang di atas langit akan merahmati kalian, iaitu para malaikat sebagai penduduknya di atas langit akan merahmati kalian. Dan kita memang taklah orang yang sentiasa jiwanya penuh dengan kasih sayang ini kita akan lihat walaupun dia ada musuh, tetapi ramai orang yang sayang dia. Jadi sebagaimana yang Nabi sebutkan itu tadi. Jadi satu orang kita akan nampak dia satu orang tak suka dia, kan? Tapi ada ramai orang lain yang suka kepada dia. Sebab tu kita jangan takut jadi orang yang penuh kasih sayang ni. Kan kita tak naklah jadi orang yang sayang-sayang ni, jadi orang sayang. Jadi orang sayang ni nanti sikit-sikit orang bully kita, kan? Tak, dia bukan begitu.
Kalau kita ni penuh jiwa kita dengan rahmah, kita penuh kasih sayang dengan penduduk bumi ini. Penduduk bumi ini dia tak kira dia tak semestinya dengan manusia saja, tapi dengan haiwan juga. Okey, kita sayang, kita rahmat ataupun kita ada rasa kesian dengan binatang. Ini juga satu usaha untuk kita mendapatkan kasih sayang daripada penduduk langit. Kadang-kadang kita memanglah dengan kita sama manusia ni sayang, tapi dengan kucing tak sayang kan? Tendang kucing. Anjing memanglah, tapi jangan sampai tendang dia kan. Dia tak salah, dia memang sifat dia macam itu kan. Saya takut. Rumah saya ni banyak sangat anjing. Anjing besar-besar yang mana anak saya kalau nak duduk atas saya pun boleh. Ini kalau amanah ini yang buat benda ni. Boleh. Besar-besar sokat anjing tu kan. Boleh naik je kan. Tapi takkan kita nampak dia tak. Kita nak simpan apa yang menyakitkan dia kan. Dan memang sifat kita tu sudahlah. Kita dah takut dengan dia, buatlah kalau takut. Bukan lagi macam kita dah ada tepi kan. Jangan sampai kita nak menghina, nak kutuk, nak pukul dan sebagainya. Itu bukan ajaran agama kita. Jadi ajaran agama kita ni memang ajaran yang rahmah, penuh kasih sayang. Itu yang cuba direalisasikan oleh Utsman radhiyallahu anhu dalam pemerintahannya. Dia nak dalam keadaan diri dia itu penuh dengan kelembutan, rakyatnya juga turut merealisasikan kelemah lembutan itu. Kerana kita lihat begini ya, dalam hidup kita ni, kalau kita ni banyak sangat permusuhan, kita akan rugi. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, Nabi ingatkan kepada kita, tuftahu abwabul jannati yawmal ithnain wa yawmal khamis. Pintu syurga ni setiap minggu dibuka pada 2 hari, iaitu pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Bila pintu-pintu syurga ini dibuka, Nabi SAW kata apa? فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. Maka akan diampunkan orang-orang yang berdosa yang mana dia bertaubat kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah. Dia tak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun pada hari Isnin dan pada hari Khamis pada waktu itu. Jadi Nabi ingatkan juga kepada kita dalam hadis ini, walaupun dalam keadaan di mana Allah memberikan keampunan yang seluas-luasnya kepada mereka yang memohon ampun pada hari Isnin dan pada hari Khamis itu, ketika pintu syurga dibuka dengan seluas-luasnya. Okey, yang mana orang-orang ini semua tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, ada pengecualiannya. Siapa? Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Melainkan orang, iaitu seseorang yang mana antara dia dan antara saudaranya ada berlaku permusuhan. Untuk orang yang begini, Allah tak ampunkan dia, Allah tangguh keampunan untuk dia. Okey, di mana Nabi kata apa? Fayuqal, akan dikatakan untuk orang ini ditangguhkan hazaini hatta yastalihah. Tangguhkan, maksudnya bila Allah lihat ada 2 orang yang bermusuhan ini, yang sepatutnya 2 orang ni dah bolehlah dapat keampunan Allah, tapi kerana ni 2 makhluk ni dia ada masalah, dia tak nak bermaafan, tak nak ada perdamaian, maka Allah kata tangguhkan orang ni sampailah orang ni settle. Jadi kita kan, kalau kita hidup dalam keadaan yang banyak bermusuh dengan orang lain yang tak settle, maknanya setiap minggu tu sepatutnya kita dah boleh dapat ruang kemaafan, keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Isnin, pada hari Khamis kan. Tapi kenapa kita tak dapat? Kerana kita sendiri tak settle dengan makhluk ataupun dengan kawan kita yang mungkin kita ada rasa benci dan bermusuh dengan dia. So di sini sebab tu Utsman ibn Affan kalau boleh janganlah itu berlaku. Biarlah keampunan Allah itu Allah berikan kepada keseluruh orang, kerana dia nak rakyatnya itu sendiri hidup dalam keadaan yang penuh kasih sayang tanpa ada kebencian. Biar pada setiap hari Isnin, pada hari Khamis itu Allah Subhanahu Wa Taala ampuni kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan pengecualian keampunan itu kepada kita. Sebab kita memang setiap hari kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa kita yang kita buat secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, dan kita perasan ataupun tak perasan yang kita buat dalam hidup kita. Dan mungkin kebetulan pada waktu itu dia jatuh pada hari Isnin
Isnin ataupun pada hari Khamis. Dan kita mohon, dan yang pada waktu itu juga Allah buka pintu syurga yang seluas-luasnya. Allah angkat doa kita yang minta ampun kita. Alhamdulillah. Dan bayangkan kalau waktu itu kita sebenarnya ada bermusuh dengan orang lain. Sayang sebenarnya. Potensi untuk kita ni mendapat keampunan Allah. Actually yang Allah berikan free tu. Ya, Allah bagi free tu. Allah bagi free. Kita tak dapat. Hanya kerana kita bermusuh dengan seseorang. Maka sebab itu, kalau pula, ini yang saya nak kata, kalau pun kita ni mungkinlah, orang tu bermusuh dengan kita, itu biar antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil jalan pertengahan di mana dah sudahlah. Cerita ni cikgu, dah sudah waste time, buang masa, sakit hati, sakit jiwa tu kan. Kita maafkan dia tu dah. Itu solusi yang terbaik. Macam tadi kata, sabar itu susah, maafkan pun susah. Kan? Kita nak sabar susah, kita nak maafkan pun susah. Tapi dia tak rugi ya. Kalau kita sabar, kita tak rugi. Sama juga, bila kita memaafkan, kita pun tak rugi. Di mana Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, Nabi kata apa? Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala itu dia mengangkat darjat seseorang hamba dengan kemuliaan hanya kerana dia itu insan yang memaafkan. Kita nak Allah Subhanahu Wa Taala yang mengangkat darjat kita. Kita tidak mahu makhluk yang mengangkat darjat kita. Kalau manusia yang angkat darjat kita, dia tak ada apa sangat. Kan kalau orang angkat kita ni, cakap kita bagus, cakap kita itu, dia tak ada apa-apa sangat. Tapi kalau Allah yang angkat kita, insya-Allah, subhanallah, dia adalah satu kemuliaan yang diberi oleh Tuhan, yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak pernah rugi. Sebab itu kalau kita ada kemampuan untuk memaafkan orang yang bermusuhan dengan kita, maafkan saja. Settle, hidup kita tenang. Kita tak ada rasa macam sakit hati, benci kan? Kita akan tenang setenang-tenangnya. Alhamdulillah. Okey, itu sahaja pengajian kita untuk pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan merahmati pertemuan kita pada pagi ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kesihatan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa pada minggu hadapan. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Cik. Apa itu? Maafkan saja. InsyaAllah. Mau apa juga? Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama.